Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku akan bercakap pasal filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Okey, filem ni merupakan sebuah filem yang ditunggu-tunggu sebab merupakan naskah terakhir tulisan Allahyarham Mamat Khalid, okey, yang mana telah meninggalkan kita tahun lepas. Okey, dan filem ni telah di take over oleh anak dia sendiri, iaitu Amin Khalid. Dan filem ni merupakan seperti mana yang kita tengok lah, okay, dalam filem-filem yang sebelum ni. Tapi persoalannya yang paling besar sekali, adakah Amin Khalid ni berjaya untuk take over franchise terbesar Mamat Khalid ni dalam style yang sama, dan yang konsep yang sama. Okay, itu yang perkara yang aku menjadi persoalan lah, yang membuatkan aku nak tonton sangat filem ni. Okay, kita akan bercakap pasal filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Okey, Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni merupakan sebuah filem terbaru lah dalam franchise Kampung Pisang. Sebelum ni kita ada filem pendek, tak silap tahun lepas, Kampung Pisang Kita Setandan. Dan sebelum ni ada franchise yang bersiri. Okey, kita tahu throughout the years memang franchise Kampung Pisang berkembang dengan pelbagai watak baru dan kemeriahan yang memang unpredictable lah. Sebab kita tahu Mamat Khalid ni sentiasa ada pembaharuan. So dalam filem ni ditampilkan watak yang penyanyi tu kan, yang sebelum ni popular dengan lagu My Way yang translation tu. Okey, dan watak dia sebagai watak gerhana. Okey, so cerita dia pasal dia lah sebenarnya. Tapi sebenarnya watak dia ke sekeliling tu adalah cerita masing-masing. Macam cerita si Bakoba dengan Yati apa semua tu, tapi itu adalah side story lah. Tapi dia punya tonggak cerita Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni ialah si gerhana ni. So dalam cerita ni dikisahkan bahawa si gerhana ni adalah seorang nelayan yang mana kemudiannya macam fall in love dengan satu jelmaan Mak Yong, okey, yang datang dari laut. Dan yalah, Kampung Pisang tu pun kena kacau, dan adalah sebab dia. Siapa kena tengok sendiri. Nak kata macam ni lah, untuk filem ni aku rasa, nak katakan filem ni terbaik walaupun ianya dipromosikan sebagai masterpiece, filem terakhir Mamat Khalid, aku rasa filem ni memang macam tak sampai level masterpiece tu secara peribadilah. Okay, bila aku tonton filem ni, aku rasa this is not the best Kampung Pisang movie. Sebab walaupun Kampung Pisang relevan sampai sekarang, dia punya komedi dah macam seolah-olah macam hilang sengat lah. Kita macam untuk Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni, kita macam tengok repeatable punya scenes. Tapi apa yang kita tunggu ialah macam mana Mamat Khalid cuba untuk criticize ataupun kritik isu-isu yang sedang berlaku di sekitar dia. So Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni sebenarnya bukanlah kita tonton sebab dia punya plot tu. Sebab aku rasa plot untuk filem-filem Mamat Khalid ni hanyalah satu macam alat sahaja untuk Mamat Khalid sampaikan message kritikan masyarakat tu. Jadi kalau siapa yang nak tunggu plot yang kemas, yang macam betul-betul style filem, aku rasa Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni bukan untuk hampa lah. Dan bagi aku sendiri pun, aku rasa filem ni lebih, Mamat Khalid lebih seolah-olah dalam skrip yang ditulis tu, Mamat Khalid lebih menggunakan elemen-elemen kritikan masyarakat instead of bercakap tentang supernatural things yang menjadi keutamaan. Kalau kita tengok dulu dalam tahun 2007, kita ada zombie Kampung Pisang. Okey, dalam filem zombie Kampung Pisang, okey, zombie itu adalah elemen utama dia. Tonggak utama dia ialah horror ataupun seram zombie tu, dan survival. Yes, dan pada masa yang sama Mamat Khalid mengkritik isu-isu semasa. Tapi dalam filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali ni, dia terbalik. Kritikan itu datang dulu, cerita datang kemudian. So bagi aku rasa filem ni bukanlah sebuah filem seram komedi yang betul-betul seram. Dan juga komedi dia pun taklah sampai tahap filem-filem terdahulu. Dan aku rasa at certain point, aku rasa Kampung Pisang punya franchise dah sampai satu limit
yang mana komedi dia perlu pembaharuan. Okey, dan aku rasa di tangan generasi baru Mamat Khalid, iaitu pengarah dia Amin Khalid ni, aku rasa tugas dia sangat-sangat besar, iaitu untuk memperbaharui dunia kapal pisang ni, yang mana pada pendapat aku sendiri sudah tepu. Okey, tepu maksudnya tepu sebab kita dah tahu dah kapal pisang ni adalah alat untuk bercakap pasal sosial, bercakap pasal masyarakat, dan komedi dia pun dah keep on repeating, berulang-ulang kali benda yang sama. So aku harap kapal pisang selepas ni lah akan jadi lebih fresh di tangan pengarah baru dan juga idea baru. Honestly, aku tonton kapal pisang bersiri-siri pula. Kapal pisang berbuah 2 kali ni, dia punya feeling macam aku tonton 2 episod kapal pisang bersiri-siri yang mana di combine. Aku tak pastilah sama ada memang Mamat Khalid terlintas idea nak buat kapal pisang berbuah 2 kali ni sebenarnya adalah as a part of episode daripada kapal pisang bersiri-siri yang kemudiannya tak jadi ke, lepas tu kemudian dicantum jadi satu plot yang satu nampak satu. Okey, aku tak pastilah yang tu, tapi aku rasa the feeling of watching this movie is like macam tonton dua penceritaan yang mana dia berasingan tapi dia bercantum dekat ujung. Okay, honestly lah, personally bagi aku, selepas aku tonton, first half film ni memang agak-agak dragging means kita tak tahu apa yang sedang berlaku, dan babak dekat dekat warung Pak Jabir apa semua tu dah macam tak menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Kan, macam tiba-tiba Mak Yong tu main, lepas tu serangan-serangan hantu yang macam random. Dia set scene tu tapi dia tak connected dengan baik. So itu satu perkara yang aku kurang suka lah pasal filem ni. Sebab mungkin satu perkara yang menyebabkan dia terjadi macam tu ialah kapal pisang sendiri dah terlalu banyak karakter. Kalau kita tengok dalam filem kapal pisang bersiri-siri pula, kapal pisang berbuah 2 kali ni, ada banyak karakter yang terpaksa letak tepi. Kan, ada watak yang terpaksa dibuang sebab kalau kita terlalu banyak sangat dia akan jadi pack. So disebabkan oleh itulah mungkin dia nak kekalkan watak-watak yang sedia ada tu. Banyak scene yang not connected very well dekat first half, yang menyebabkan aku rasa macam apa benda ni, apa benda dia nak cerita ni, hantu ni. Lepas tu scene dia tak connected dengan cantik, dan penceritaan pun macam terjejas sikit. Aku tak pasti ini adalah daripada pengarah itu sendiri, saudara Amin Khalid, ataupun memang skrip dia macam tu. Tapi memang aku cakap lah, personally bagi aku, selepas aku tonton first half filem ni memang agak tak bercantum dengan baik, dan aku sendiri tak tahu dah apa benda yang dia nak cerita. Tapi kita seronok lah sebab kita nak tengok watak-watak dia berinteraksi. Tapi bila dalam first half tu story tu tak develop lagi, dan banyak benda-benda yang tak berjalan dengan baik. For example, macam elemen-elemen Mak Yong tu kan. Mak Yong tu kan watak baru, watak yang memang sebelum ni tak pernah ada. Okay, jadi bila macam tu kan, kita nak some background lah of the story. So benda tu tak ada. So itu antara benda yang membuatkan aku rasa macam tak cantik dan tak kemas lah first half filem ni. Tapi macam aku cakap tadi, tak cantik ke tak kemas ke, aku suka tengok dia punya scene tu. Scene itu sajalah. So kalau kita bercakap pasal the whole movie, memang first half filem ni agak dragging, dan sayangnya third act pun agak rushing. So dia macam tak balance lah. Aku tak tahu sama ada skrip Mamat Khalid ni ada some alteration, ada dia orang buat cut sini sana sini untuk sesuaikan dengan pengarah baru ke apa. Tapi aku rasa macam tak masterpiece lah. This movie is not a masterpiece untuk Mamat Khalid, dan aku rasa we need some new improvement in the future daripada pengarah baru kita yang merupakan anak kepada saudara Allahyarham Mamat Khalid tu. Dan totally aku puas hati lah untuk tengok perkembangan filem Mamat Khalid yang terakhir ni. Cuma kita boleh faham lah, walaupun kapal pisang ni sebesar mana, walaupun kekal relevan sampai sekarang, adalah filem-filem dia yang tak berapa nak bagus. Dan Kapal Pisang Berbuah 2 Kali ni ialah satu filem yang boleh dikatakan sebagai sederhana dan bukanlah yang terbaik. Bagi aku personally, Kampung Pisang yang terbaik sekali ialah Zombie Kampung Pisang lah, dan juga Hantu Kak Limah. Sebab the plot is very simple,
Sebab plot diutamakan dulu dan kemudiannya message kritikan tu kemudian. Macam dalam filem ni, kritikan tu lebih tapi ceritanya entah apa-apa. Itu yang aku kurang suka tu. Okey. Tak tahulah orang lain, tapi bagi aku itu antara perkara yang menyebabkan filem ni agak lemah lah. Dan aku rasa aku nak juga tonton One Fine Day, satu filem hantu Kak Limah yang a bit serious, mungkin keluar daripada kepompong klisenya style Mamat Khalid. Sebab kita tahu Mamat Khalid ni memang pengarahan dia memang sangat-sangat unik. Okey, tapi aku rasa bila dia tak ada, takkanlah kita nak copycat pengarahan dia yang sama kan. Mesti kita nak upgrade sampai ke satu level yang lebih baik kan. Satu lagi aku rasa benda yang agak pelik lah dalam filem ni ialah dia punya setting. Aku tak pernah nampak lagi lah dalam filem Kapur Pisang sebelum ni. Aku tak tahulah kalau aku yang tak pernah tengok. Sebab aku pernah tengok Kampung yang bersiri-siri tu pun beberapa episod sahaja. Lepas tu aku tak sempat tonton. Kita tak ada masa. Lepas tu aku cuma agak pelik. Cuma dalam filem ni tiba-tiba Kampung Pisang ada pantai. So benda tu macam selama ni dalam Hantu Kak Limah tak ada pula tunjuk adegan pantai. Ataupun aku yang salah? Ada kot, tak pasti. Tapi benda tu macam agak pelik lah. Macam kita selalu tengok Kampung Pisang ni dengan kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan yang gelap-gelap, yang memang kita tahu ianya sebuah perkampungan, yang kelihatan seperti di pertengahan sesuatu kawasan lah kan. Tapi bila dalam filem ni ada babak-babak di pantai lah apa semua. So aku rasa benda tu macam memperbesarkan filem ni. Tapi rasa agak macam janggal sikit tau. Macam ada nelayan rupanya dekat Kapur Pisang ni. So banyak benda-benda yang diperbaharui lah. Dan aku rasa itu mungkin antara upgrade yang baru memperbesarkan universe. Mungkin satu hari nanti boleh ada satu peta kan. Satu peta yang mengabarkan lokasi Kapur Pisang dekat sini walaupun ianya sebuah kampung fiksional kan. Dan aku rasa tak ada masalah lah pasal tu. Sebab di tangan pengarah baru, pengarah generasi baru, aku rasa dia tahulah apa yang dia nak buat. Dan satu lagi perkara yang aku titik beratkan dekat sini ialah daripada elemen CGI. Okey, elemen CGI menggunakan yang digunakan dalam filem ni memang boleh dikatakan agak-agak biasalah. Ada percubaan nak buat watak-watak CGI, contohnya watak Mak Yong tu. Dan aku rasa percubaan tu bagus, tapi masih tahap yang biasa. Dia, maaflah aku cakap, CGI filem ni kan, watak Mak Yong tu dia mengingatkan aku kepada filem Species. Kalau hampa pernah tengok Species, filem yang tahulah 90-an dulu kan. Dia punya karakter alien tu muka macam tu lah lebih kurang. Dan CGI dia pun macam tengok filem Uganda yang duk viral dekat YouTube tu. Yang tu lah. Tapi adalah certain CGI, scene CGI yang digunakan macam untuk cantikkan visual tu, cantik. For example macam adegan Yati tepi bola api tu. Tu antara benda-benda yang cun lah. So aku dapat simpulkan kat sini kita masih lemah lagi lah dekat bahagian nak jadikan CGI tu sebagai watak utama. So memang tak lepi lagi. Nak jadikan CGI untuk macam cantikkan visual, aku rasa kita dah boleh lepas lah. Memang kita dah dapat grade A lah yang tu kan. Dan tapi aku salute lah percubaan untuk buat CGI tu. Dan aku rasa in the future harap diperkemaskan lagi lah untuk tu. Okay. Dan aku rasa itu sahajalah aku untuk Kapur Pisang ni. Aku personally bagi filem ni 3 bintang sahaja. Ianya sebuah filem yang mungkin fan Mamat Khalid akan appreciate lah. Tapi kalau siapa yang memang just nak hadir untuk tonton Kapur Pisang Berbuah Dua Kali ni sebagai sebuah filem yang betul-betul lawa, ada penceritaan yang kemas, ada unsur-unsur yang macam kehebatan filem-filem Kapur Pisang di awal tahun 2000 dulu, 2007 ke depan tu, aku rasa filem ni tak akan challenge lah kehebatan filem-filem pada masa tu. Okay, yang aku rasa paling tinggi tahap dia adalah Hantu Kak Limah yang 2018 silap, yang sampai 30 juta tu. This one memang ada kekurangan sana sini, but aku rasa itu adalah satu hadiah lah kot. Mungkin hadiah terakhir daripada Allahyarham untuk kita sebagai penonton filem. Dan aku tahu dan aku nampak lah dekat sini bahawa Kapur Pisang ni adalah sebuah filem yang penuh dengan vision. Tapi yalah, at some point memang
kita duk hantar benda yang sama kan, lama-lama dia akan jadi bosan lah. Dan aku harap kapur pisang pun one fine day dalam 2-3 tahun lagi ke, ada yang lain lagi, harapnya try to upgrade lah something ke tahap yang lebih tinggi, dan not kekalkan momentum Muhammad Khalid yang sebelum ni, tapi lebih tinggi daripada tu. Okey, aku yakin kapur pisang memang kekal relevan sampai bila-bila. Mungkin aku dah ada cucu nanti pun, aku rasa kapur pisang akan still relevan dalam mengkritik generasi-generasi akan datang dan juga masa kini. Okey, so sebelum aku tutup filem ni, aku cuma nak ucapkan salam takziah lah atas pemergian Allahyarham. Walaupun aku dah lama dah, okay, walaupun pemergian tu dah lama dah, aku rasa kita masih dapat rasakan yang sebenarnya dia masih macam terlalu macam cakap, terlalu dekat dengan kita. Dan kita harapkan in the future akan ada lagi buah-buah tangan daripada Muhammad Khalid. Tapi nak buat macam mana kan, dah Allah menyayangi dia lebih daripada kita. Sebelum kita tutup ni, okey, baiklah, marilah kita baca sikit Al-Fatihah, okey, untuk Allahyarham, okey, dan siapa-siapa sahaja yang telah meninggalkan kita. Okey, semoga rohnya dicucuri rahmat, okey, dan dikekalkan dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, so itu sahajalah review ringkas aku. Ringkas sangat, tak adalah, okay. Dan aku harapkan teruskan sukses dengan Kampung Pisang Universe in the future. Dan harap-harapnya lepas ni tayang kat panggung kan. Kesian orang yang tak ada Astro. Okay, so itu sahajalah review aku untuk Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.